المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين وتابعتهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن والدينا وعن مشايخنا وأستاذنا وأرواحنا شرنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Semati muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syak, Pengurusi Surau Jawatan Kuasa, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat. Ada ke muslimat? Muslimat tak ada. Tapi buka kan? Terus tutup. Sebab orang rumah saya nak tumpang semayang. Boleh, musafir ada? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, tuan-tuan yang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita menyambung lagi pengajian kita daripada kitab Tanbihul Ghafilin yang sudah tertanggung 4 bulan yang lalu. Baik. Saya ulang sikit supaya kita nampak di mana kita berhenti pada kuliah kita yang terakhir yang lalu. Hampir setengah tahun yang lalu lah. Sebab bulan 2 saya tak datang, bulan 3 dah PKP. Last saya datang bulan 1, bulan 2 saya tak datang, maknanya hampir setengah tahun yang lalu lah. Baik. Jadi supaya kita nampak kat mana kita berhenti, saya ulang sedikit hadis daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza su'ila al-muslimu fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Idza su'ila al-muslimu, apabila orang Islam ditanya dalam kubur. Kita ni semua akan ditanya dalam kubur. Atas muka dunia, apa yang kita buat semua akan dihisap dan akan disoal. Apabila kita mati kelak. Jadi persoalan hidup adalah satu persoalan yang sebenarnya remeh sebenarnya. Kerana dia akan berakhir. Dia akan berakhir. Susah macam mana kita akan berakhir. Senang macam mana kita akan berakhir. Besar macam mana pangkat kita akan berakhir. Hina macam mana kita di sisi manusia akan berakhir. Kalau manusia cerdik, kalau kita cerdik, kita akan fikir apakah yang akan berlaku selepas kematian. Dan awal-awal kematian, apabila masuk dalam kubur, Nabi SAW beritahu kita, kita akan ditanya, kita akan disoal. Jadi iza su'ilal muslimu fil qabri, apabila orang Islam ditanya saja dalam kubur, cepat-cepat dia bagi password dia. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia akan mengucap kalimah syahadah. Itu kita punya password. Kan? Iman kita. Sebab tu penting iman. Jahat macam mana iman. Tapi hari ni orang kata tak apalah, kafir pun, yang penting jujur. Hak beriman orang Islam pun tapi teruk tak jujur, tak guna. Itu satu statement yang salah di sisi akidah ahli sunnah wal jamaah. Penting iman itu. Nombor satu,
iman itu. Fasyhadu an la ilaha illallah. Maknanya kalau dia ni orang Islam, orang beriman, dia dah lepas satu benda yang paling besar. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Tapi kita kena ingat, kalau sekiranya iman dia itu, Islamnya itu tanpa amal, dia Islam tapi tak pernah semayang, tak pernah baca Quran, tak pernah buat taat, tapi Islam, dalam kubur ni tuan-tuan, dia tak ingat. Dia tak ingat, password tu tak ingat. Gini lah, tuan-tuan ada bank 2 ataupun 3 bank, ataupun tuan-tuan ada email 2 ataupun 3 email. Email yang tuan-tuan selalu pakai, tuan-tuan akan ingat password dia. Tapi email yang tuan-tuan jarang pakai, Allah, apa password ni hari tu? Tak ingat dah. Bank yang tuan-tuan selalu pakai, nombor PIN tu dalam kepala. Saya bukan takat nombor PIN, nombor akaun pun ingat. 1647. Tak boleh baca sampai habis. Kalau baca pun tak apa, tuan-tuan nak masuk duit kat aku kan. 164762039926. Bawa masuk RM10 seorang. Kan? Ingat. Tapi kalau tanya saya bank yang jarang saya pakai, tak ingat. Tak ingatlah, apa kena buka balik apa nombor ikan. Macam itulah orang beriman, tuan-tuan. Yang beramal dengan iman dia, dia akan ingat password dia bila mati dalam kubur. Bukan kata waktu mati, sakaratul maut. Sebab tu Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang-orang yang nak mati di kalangan kamu, la ilaha illallah. Dia tak ingat, tuan-tuan. Sebab apa tak ingat? Berat sakaratul maut ni. Sakaratul maut ni, syaitan memang tumpu kepada orang yang sakaratul maut. Dia nak bagi dia dalam keadaan tidak stabil, tak ingat. Dia lupakan. Tuan-tuan, kita semayang pun setan bagi lupa rakaat kedua ke ketiga, kedua ke ketiga. Itu kerja setan, melupakan. Tuan-tuan ingat, aku mari malam ni masjid nak derma RM10, contoh. Keluar kat lagi, sembang, nampak tabung tak ingat. Sebab itu ulama kata makruh melambatkan kerja amal, kerana dia memberi peluang kepada syaitan menggagalkan keinginan kita untuk beramal itu tadi. Kalaulah dalam keadaan biasa pun, qad nusyana syaitan, syaitan boleh lupakan kita, apatah lagi dalam keadaan sakaratul maut, apatah lagi dalam keadaan dalam kubur gelap, gelap gelita dalam kubur. Tak pernah sampai dalam kubur ni, tengok malaikat yang kita tak pernah tengok, dia punya gemetar tu, tuan-tuan, sampai akhirnya kita lupa syahadah. Tapi bagi orang yang beramal, dia orang beriman, bahkan dia ahli zikir, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tiap-tiap kali lepas sembahyang 165 kali, sebagaimana tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. 165 kali, 160, la ilaha illallah. Adakah orang macam ni Allah akan lupakan dia untuk sebut la ilaha illallah ketika sakaratul maut? Mustahil. Tuan-tuan, Allah Tuhan kita ni sangat baik dengan kita.
ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Dah, kita jaga kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita memperjuangkan kalimah tersebut dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Itulah perjuangan kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Kalau tanya, naik speaker, timbalan speaker, tanya orang beriman yang memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Oh, dia kata kalau boleh memang kita nak orang lain lah, tapi nak buat macam mana? Kita kuasa tak penuh. Ahli parlimen yang pejuang Islam betul-betul 100% atas nama Islam 18 orang je. Semua sekali ada 222. Nak lawan lagu mana 18 dengan 222? Tapi kalau tanya saya nak orang yang saleh, nak orang yang salehah, taat perintah Allah. Tapi tak apa, let dulu, kita jangan gaduh dulu sekarang. PRU dah dekat. Geng ni memang nak cari jalan suruh gaduh. Tapi tanya orang yang memperjuangkan la ilaha illallah, dia memang nak orang yang saleh, orang beriman. Itu maksud dia memperjuangkan dalam diri dia, dalam keluarga dia, dalam masyarakat, dalam negara. Dia nak tengok li'ilali kalimatillah, nak meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah orang ni dia tak akan lupa kalimah waktu sakaratul maut, begitu juga waktu dia nak ditanya di dalam kubur. Bila malaikat datang je, terus dia bagi password. And idza su'ilal muslimu fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fadzalika qauluhu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah sebagaimana firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan orang beriman. Allah menetapkan, Allah mengkonfidenkan, memantapkan orang beriman dengan qawli tsabit, dengan satu kata-kata yang maha teguh, maintain. Dulu, kini, selamanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menang pun aku perjuangkan la ilaha illallah, kalah pun aku perjuangkan kalimah la ilaha illallah. Ada kuasa pun aku perjuangkan la ilaha illallah, tak ada kuasa pun aku perjuangkan la ilaha illallah. Ini yusabbit, Allah memantapkan. Sebab itu tuan-tuan, kita salah satu cara nak memantapkan diri kita, hidup kita, ialah banyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil kita zikir, sambil kita sebut dalam hati, tiada Tuhan yang ku sembah melainkan Allah, tiada Tuhan yang ku sembah melainkan Allah, tiada Tuhan yang aku bergantung melainkan Allah. Kosongkan jiwa kita selain daripada Allah. La ilaha, kosongkan. Waktu kita kata tiada Tuhan yang aku sembah, yang aku bergantung, kosongkan segala kebergantungan kita kepada selain daripada Allah. La ilaha illallah. Bayangkan kalau tuan-tuan ulang 100 kali lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sebab sebenarnya jiwa kita, hati kita ni tuan-tuan, banyak benar bergantung dengan dunia. Sebab tu kadang-kadang perlu diulang. Dia macam cuci lah tuan-tuan, cuci. Barang kotor benar, barang kotor betul, tuan-tuan cuci sekali tak hilang, 2 kali tak hilang, 3 kali tak hilang. Dan kadang-kadang kena pakai klorok. Kadang-kadang klorok pun tak boleh, kena pakai apa? Kadang-kadang kena pakai minyak tanah, kadang-kadang kena pakai terpetin ke apa benda nama, kadang-kadang kena pakai yang lagi chemical yang lebih kuat, barulah dia akan hilang. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memantapkan orang beriman dengan qauli sabit fil hayatid dunya, di dunia lagi tuan-tuan.
Kan? Bila dunia dia pegang sungguh dengan kalimah ini, wa fil akhirah, hari akhirat pun esok Allah akan mantapkan dia dengan kalimah ini. Baik. Dan ketetapan itu, okey, dia kata bila ketetapan tu? Yang nak kata mantap, confident tadi, kan? Kita nak bahasa, kita nak istilah apa? Dia ketetapan tu maknanya maintain, mantap. Bukan ketetapan saya menetapkan hari ini, bukan. Ketetapan itu, wah dia tu memang confident lah. Apa istilah kita nak panggil? Maknanya dia mantap tu, dia confident, dia kukuh dalam 3 keadaan, 3 masa. Bila? Nombor 1, ketika melihat malakul maut. Yang saya sebut tadi. Nombor 1, bila nampak malaikat maut. Oh, ini malaikat maut ni. Ini malaikat maut. Kita kalau nampak malaikat maut, kalau kita tak dapat ketetapan daripada Allah, tak mantap daripada Allah, kita akan gelabah. Jangan kata nampak malaikat maut, tengah bawa kereta nampak JPJ pun berlupa. Bawa kereta, JPJ, polis terkejut. Belum lagi nampak malaikat maut. Tapi kalau kita mantap, Allah mantapkan kita, nampak malaikat maut, kita tenang. Yang kedua, ketika menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Itu tadi, masuk dalam kubur, member tak ada, kawan tak ada, isteri tak ada, anak tak ada, nampak malaikat maut, malaikat mungkar dan nakir, kita tenang. Yang tenang terus kita mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nak beritahu, malaikat, aku orang beriman, aku orang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika menghadapi hisab di hari kiamat. Inilah waktu yang paling menggetirkan. Tuan-tuan, waktu nak tengok keputusan, peksa anak kita pun kita berdebar semacam, malam nak tidur, ya Allah, apalah nak aku dapat esok keputusan. Saya dulu waktu belajar di Mesir dulu, nak ambil result, ambil keputusan, tuan-tuan, berjalan nak ambil keputusan tu, lembik lutut. Tuan-tuan tahu istilah lembik lutut? Saya dulu tak kerti orang cakap lembik lutut. Tapi baru saya tahu, nak jalan tu kaki tu lemah tu. Lemah tu sebab kita tak tahu apa. Kalau tak lulus, dia kena ulang tahun. Kali pertama kena ulang madah tu, subjek tu saja. Tapi kalau kali kedua tu, ini cerita kali kedua ni. Kali kedua kalau tak lulus, kena ulang tahun. Ulang tahun pula bukan ambil subjek tu saja. Subjek hak dah lulus pun kena ambil juga. Itu yang sakit jiwa tu. Kalau kata tak lulus, tahun depan mari jawab hak satu subjek, tak apalah. Tak. Kalau tak lulus, semua subjek semua habis kena ambil balik semua. Walaupun dah lulus. Tak lembik lutut. Bajet duit lagi, malu lagi. Tuan-tuan dirahmati Allah. Itu kata lembik lutut. Maka begitulah tuan-tuan, itu baru nak pergi ambil result. Kalau tak lulus sana, balik Malaysia, sambunglah kat Malaysia, ambil lah mana-mana universiti pun boleh, kolej pun banyak. Ada masa depan, tak ada masalah. Tapi cerita bila dapat keputusan syurga ataupun neraka, dia dah tak ada dah masa depan. Kalau syurga tak apa, dia kalau neraka. Sebab itu Allah tetapkan orang beriman, waktu nak ambil keputusan, dia yakin ini keputusan aku akan mendapat keputusan yang baik dengan rahmat daripada Allah dan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Dan ketetapan, okey, dia huraikan pula sikit pada kita. Dan ketetapan ni yang kita ni sambung Dan ketetapan ketika melihat malakul maut dalam 3 hal. Okey, apakah yang dikatakan kita ni confident, mantap waktu duduk depan malaikat maut? Nombor 1, terpelihara dari kafir, daripada kekafiran, dan mendapat taufik dan istiqamah dalam tauhid sehingga keluar rohnya dalam keadaan Islam. Apa? Nombor 1, Allah pilih. Tuan-tuan, waktu nak mati ni esok,
Saya sebut tadi, syaitan dia akan datang cari jalan macam mana nak matikan kita dalam keadaan kafir. Tu je matlamat dia. Dia bukan lagi nak suruh pergi buat maksiat. Syaitan tak suruh lagi kita nak pergi tinggal semayang. Syaitan tak suruh lagi nak pergi disko. Dia cuma suruh nak cari jalan macam mana kita na'udzubillah, dia boleh matikan anak Adam dalam keadaan kafir. Yang tu kalau tuan-tuan pernah tengok sketsa, bukan tengok, dengar sketsa apa nama, Arqam, Arqam punya sketsa dalam album apa, album apa nak, kelahiran tajuk dia. Dalam tu ada, bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Dalam tu ada lagu di pondok kecil di pantai ombak, tu semua. Dalam tu ada lagu sepon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Dalam tu ada lagu ni, nama-nama ni sifat Allah. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Tahun 1990 tak silap saya. Album tu keluar tahun 1990. Dalam tu juga ada satu sketsa. Sketsa orang mati. Di tengah malam Obi menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut. Itu album Arqam sebelum dia diharamkan. Dia Arqam diharam kalau tak silap saya tahun 1994. Contoh cek balik. Itu dekat-dekat ujung-ujung dia nak haram. Dia album ni nombor 1 tu. Arqam ni dia pandai. Allah yarham Abuya tu, satu kelebihan dia pandai buat nasyid. Nasyid tanah air kita pun banyak bekas Arqam. Hijaznya, Rabbaninya, Diwaninya, itu semua geng-geng Arqam tu. Dan dia ada buat satu sketsa. Sketsa tu dia ambil daripada hadis. Bila dia nak mati ni, Obi tu nak mati, datang mak dia, setan berupa mak dia. Wahai anakku, kata mak dia. Padahal setan, tapi setan berupa dalam bentuk mak. Dia nampak. Ayah ni kata tuan-tuan, terpelihara daripada kafir ni, maknanya dia akan datang ujian, dia nampak, mak. Wahai anakku, ni ibumu nak. Matilah dalam agama kafir nak. Kalau dalam sketsa tu, matilah dalam agama Yahudi nak. Yahudi betul nak. Kalau dalam realiti mungkin matilah dalam agama Kristian nak. Mak dah mati nak. Mak saksi bahawa kematian tu menunjukkan Kristian itu. Syaitan akan datang dalam rupa bentuk mak dia. Itu. Kemudian datang pula bapa dia. Ayah nak. Ayah datang nak. Mati dah dalam. Nampak? Dia akan datang meragukan dia. Sebab tu Nabi suruh, laqinu mautakum la ilaha illallah. Supaya dalam keadaan dia ragu tu, datang la ilaha illallah. Kalau dalam sketsa tu dia kata apa? Tidak. Aku tak tahu. Dia sebut semua. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau Allah pelihara dia tuan-tuan, Allah akan pelihara dia daripada kekafiran, tak datang tadi tu. Sebab itu tuan-tuan kita buka ayat Quran. Sebab syaitan dia tak minat dengan ayat Quran, dia tak minat. Jadi dia datang ganggu juga, tapi payah sebab
Orang yang nazak itu bersama dia dengan Quran. Begitu. Dan mendapat taufik, mendapat taufik, kekuatan dan istiqamah dalam tauhid, sehinggalah keluar rohnya dalam keadaan Islam. Allah jadikan dia istiqamah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai roh dia keluar daripada dalam keadaan dia Islam. Itu yang man akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita nak dapat jaminan macam sahabat dapat, tuan-tuan. Dapat. Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah. Bilal lagi hebat. Rasulullah dengar dah terompah Bilal dalam syurga. Dunia lagi Nabi dah dengar dah. Sebab tu tuan-tuan, masa ni miracle, tuan-tuan. Masa ni tuan-tuan sebenarnya misteri. Cuma kita tak kaji mendalam, tapi orang putih kaji. Saya pernah sembang dengan satu orang pengkaji, ahli saintis ni. Dia kata, ustaz, dia kata kita ni ustaz, kalau kita boleh cipta satu kenderaan yang boleh seperti kelajuan burak ataupun kelajuan cahaya, we can go future. Kita boleh pergi masa depan. Sebab tu setengah pengkaji sains dia kata Rasulullah dalam Isra' Mi'raj itu Rasulullah pergi masa depan. Rasulullah pergi masa depan. Lepas tu orang putih buat cerita future, The Girl from Tomorrow lah, Back to the Future lah, cerita orang pergi hari masa depan. Okey, masa ni something yang sangat. Sebab tu Allah bersumpah wal asri, demi masa. Sebab Allah akan bersumpah dengan benda yang hebat. Lepas tu Rasulullah, ini kalau orang buat kajian, macam mana Nabi boleh dengar suara Bilal dalam syurga, suara tapak kaki dia. Lepas tu dia kata, yang Nabi duk tengok dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu, balasan-balasan ahli neraka, balasan ahli syurga, itu ada satu benda yang Nabi pergi masa depan. Apa ni, kita ada istilah dia panggil déjà vu. Tu Google tengok apa itu déjà vu. Tapi saya, orang putih buat kajian ni boleh baca dengar macam tu je lah. Kadang-kadang tuan-tuan déjà vu ni, kadang-kadang tuan-tuan duduk macam malam ni kan, tuan-tuan mari malam ni suasana ni, aku rasa macam pernah lah. Hujan kat luar, orang tak ramai, pakai mask. Rasa macam, tuan-tuan pernah tak macam tu? Rasa macam pernah sampai lah, macam kita tengok, rasa tu macam, itu dipanggil déjà vu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tengok orang tu, tadi suasana, kadang-kadang kita tengok orang, aku rasa macam biasa tengok dia ni lah. Saya macam biasa tengok abang, kita cakap dengan dia, oh iya ke, dia kata kan, oh iya ke, jumpa kat mana, abang kerja mana, cari-cari tak ada, tapi rasa macam biasa jumpa. Itu pun dia ada déjà vu ni, dia ada beberapa jenis. Tapi nak cerita, adakah dia ada berkait semua tu dengan alam roh? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Jadi itulah tadi, diberi taufik dan hidayah, sampailah dia mati dalam keadaan dia kekal dalam keadaan Islam. Yang kedua, diberi selamat oleh malaikat bahawa ia mendapat rahmat. Malaikat bisikkan dia, abshir billadzi yasurruka hadzal yaum. Malaikat bisik kat dia, seronoklah kamu, relax, kamu hari ni orang istimewa. Itu yang kadang-kadang dia nampak wajah malaikat. Ada orang nak mati, dia panggil anak dia, nak mai ambilkan ayah kopiah, nazak.
tapi minta kopiah. Kenapa ayah? Buat apa pakai kopiah? Orang masjid datang dah tu, dia nampak. Agaknya dia nampak orang pakai jubah, pakai serban. Apa yang dia nampak? Wallahu a'lam, tu saya tak tahu. Adakah benda tu malaikat? Tak tahu. Guru Quran saya, anak dia cerita, waktu nak mati, beberapa hari nak mati, dia kata dia nampak sekumpulan orang pakai jubah hijau. Tuan-tuan, nampak orang pakai jubah hijau serban. Kalau dulu orang suka pakai jubah hijau serban ni orang arkam. Nampak kat hospital. Nah, apa? Tak tahu. Kadang-kadang orang suka tanya ustaz, apa maknanya ustaz? Lah, ustaz pun tak tahu. Mungkinlah, kita kata mungkinlah malaikat. Ni, malaikat akan datang bagi tahu pada dia kegembiraan, rahmat Allah SWT. Dan yang ketiga, yang ni yang paling bahaya tuan-tuan, melihat tempatnya di syurga Allah. Allahu Rabbi. Yang ni kadang-kadang para syuhada, tuan-tuan tengok, ahli mujahid fi sabilillah senyum mati. Allahu Rabbi. Senyum. Macam mana tu boleh mati? Ni bukan cerita senyum macam Piramli kan? Kan? Mati dalam iman, bukan. Ini mati sungguh. Saya pernah tengok gambar satu bangla tuan, bangla potong rumput kawasan rumah saya. Saya jumpa dia, kan, habis jumpa apa semua, tak kata tak apalah, dia kata dia nak balik Bangladesh. Okeylah, dia balik. Tak lama lepas tu saya pun telefon tak angkat, orang lain angkat. Dia kata dia sudah meninggal. Meninggal? Saya kata ya, sudah meninggal. Kenapa? Sakit. Dia balik tu sebab sakit? Tak, dia balik tu sihat, nak balik keluarga, sakit dekat sana. Oh ya ke? Tengok gambar, dia pun tunjuk saya gambar. Ya Allah, saya kata ni mati ke hidup ni? Memang senyum tuan-tuan, muka senyum. Bila saya tanya, rupanya Bangla ni selain daripada ambil upah potong rumput, jaga kebun orang, jaga taman orang, dia juga adalah Bilal di satu surau dekat kawasan rumah saya. Hebat. Tuan-tuan, senyum tu tadi menunjukkan dia melihat tempatnya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok tempat di dalam, apakah janji Allah untuk dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Hari ni berapa bulan? 19. 18 saya bulan 7. 20 dia sampai isyak kan, berhenti kan? Sampai isyak kan? Okey, tuan-tuan dirahmati Allah, bersama dengan saya hari ni sahabat kita Ustaz Abu ni. Tu dia pakai mask, saya tak nampak. Sahabat saya daripada Pening, tuan-tuan. Kebetulan dia memang datang ada beberapa urusan. Dia nak cari dana untuk wakaf sekolah dia, wakaf tanah ni. Wakaf tanah dia. Sebelum ni tuan-tuan kita dah bantu sekolah dia banyak. Untuk pembangunan sekolah, alhamdulillah ada yang sudah sedang berjalan. Sekarang ni nak beli tanah daripada Madrasah Maktab Wanjah Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan, saya merayu pada tuan-tuan yang malam ni ada kelebihan ataupun tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan jumpa dia, minta nombor akaun. Bantulah Maktab Wanjah, betul Maktab Wanjah daripada Pulau Pinang. Sahibul Fadilah Ustaz Abu ni sama-sama dengan saya belajar di Mesir dulu. Tuan-tuan bantulah dia. Mudah-mudahan barakah daripada tuan-tuan. Hari pula hujan, rahmat. Tuan-tuan sedekah bagi pada dia sambil tuan-tuan minta dia doakan. Malam ni kita minta Ustaz Abu jadi imam lah. Biasa saya jadi imam. Hari ni saya jemput khas daripada Penang. Boleh? Boleh? Kita jemput Ustaz Abu kita jadi imam. Sebab apa? Kita nak suruh dia doa. Nak minta dia doa lepas main syak nanti, doakan kita semua. Allah angkat masalah kita, Allah sihatkan kita, Allah pelihara kita daripada COVID-19. Doa orang musafir sangat mustajab. Jadi tuan-tuan boleh berurusan dengan Ustaz Abu Qatadah dan juga sahabat-sahabat dia daripada Pening juga untuk ambil nombor akaun ataupun tuan-tuan derma tu. Tabung bawa saya. Ada tolong bagilah tuan-tuan. Yang kedua, macam biasa saya, siapa yang berminat minyak terapi Al-Miftah,
balm lada hitam dan juga baby oil untuk baby. Kan? Ada di kereta macam biasa, tuan-tuan boleh dapatkan, tapi kereta dekat bawah garaj boleh pergi kat kereta. Ada air zam-zam. Air zam-zam ni tuan-tuan stok sebelum PKP. Lepas ni kita tak tahu bila lagi zam-zam boleh sampai kat kita, sebab umrah tak ada, haji tak ada. Okey, setong harga 100, 5 liter. Okey, dan madu daripada Kashmir. Madu hanya RM50. Tuan-tuan boleh dapatkan. Dan satu lagi kunyit hitam, teknologi Mardi untuk orang kencing manis, gout, darah tinggi sebagainya. Tuan-tuan boleh dapatkan semua di kereta. Dan bertemulah dengan Ustaz Abu Qatadah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Aku qali hadza, nastaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.